Okey, tadi kita dah pun tengok macam mana kita tukarkan punca kuasa 2 punya keadaan kepada imaginary numbers kan. So sekarang kita nak tengok apakah kaitan antara imaginary numbers ni lah. Okey, sebagai contoh kita tengok. Kita tahu bahawa punca kuasa 2i adalah sama dengan punca kuasa 2 negatif 1 adalah sama dengan i. So ini membawa kepada i i adalah sama dengan punca kuasa 2 negatif 1. Ini yang termaktub je lah. Baik, kalau i kuasa 2 dia akan jadi apa? I kuasa 2 dia adalah sama dengan punca kuasa 2 negatif 1 kuasa 2. Atau kalau kita tengok hukum indeks, kita boleh batalkan benda ni. So dia akan dapat negatif 1 lah. Kalau tidak pun kita buat punca kuasa 2 negatif 1. Darab punca kuasa 2 negatif 1. Punca kuasa 2 batal. Dapat negatif 1. Okey. I kuasa 3. So sama dengan I kuasa 3, kita akan dapat I kuasa 2 darab I kuasa 1 lah. I. So, I kuasa 2 nilai kita dapat negatif 1. Jadi, negatif 1 darab punca kuasa 2 negatif 1. Mana dapat punca kuasa 2 negatif 1? I yang kat atas ni lah. Yang kat atas ni. So, ni I. So, kita akan dapat negatif punca kuasa 2 negatif 1. Dan yang terakhir, I kuasa 4. Kita adalah I kuasa 3 darab I. I kuasa 3 apa? Negatif punca kuasa 2 negatif 1 darab negatif darab punca kuasa 2 negatif 1. So dapat negatif 1 darab dengan negatif 1. So dapat 1. Atau kalau tak suka I kuasa 3 kali I, kita boleh buat I kuasa 2 kuasa 2 pun dapat kuasa 4 juga kan. So I kuasa 2 adalah negatif 1. Negatif 1 kuasa 2 dapatlah 1. Jadi powers of I ni, kalau kamu tak ingat cara pendarapan dia, lagi bagus kalau kamu ingat pendarapan tu lah. Kamu boleh ingat formula je lah. Bukan formula, dia punya cara untuk penulisan dia. Kita ada I kuasa 2, I kuasa 3, I kuasa 4. Kita start daripada negatif 1, negatif 1, negatif 1, 1. Yang hujung je yang posisi 1. Kat sini ada punca kuasa 2. Selang dia ada punca kuasa 2. Kemudian kalau tidak, 1 I dengan I kuasa 3 ni dah jadi sama kan. Jangan lupa letak negatif kat luar. So itulah dia punya rumus je. So kena ingat betul-betul lah dia punya powers of I ni. Okay. Kenapa ni penting? So tadi yang saya dah tunjuk langkah kerja ni nanti. Tadi macam mana kalau dia ada I kuasa 5? I kuasa 5 ni adalah sama dengan I kuasa 4 darab I kuasa 1 lah. So, I kuasa 4 ni sama dengan 1. Jadi, dia tak ada membawa maksud apa-apa lah. Jadi, maknanya nilai dia sama dengan I. Iaitu punca kuasa 2 negatif 1. Kalau kita ada I kuasa 7 macam mana? Sama dengan I kuasa 4 darab I kuasa 3. So, sama dengan I kuasa 4 ni 1. Batal je lah. I kuasa 3 adalah negatif punca kuasa 2 negatif 1. Jadi, setiap kuasa ni, kita boleh cari nilainya dengan cara membahagikan kepada 4. Contoh, kalau kita ada I kuasa 12 contohnya. So, tengok kuasa dia 12 ni. 12 kita bahagikan kepada 4. Dapat 3. 3 kali 4, 12. So, kosong kan. So, dia adalah I kuasa 3. Sekejap ya. Jadi, kalau penghujung dia kosong, maknanya dia adalah sama dengan kuasa, apa-apa nombor kuasa kosong kan. Iaitu kita kena ambil dia sama dengan 4 ni. Pasal dia genap lah. So, jadi kosong dia akan jadi sama dengan 1 lah nilai dia. So jadi I kuasa 12 sama dengan 1. Contoh yang lain, kalau kita ada I kuasa 27 lah contoh.
Okey. Kita tengok 27 ni, kita bahagikan dengan 4. Paling hampir adalah 8, 7 kali 4, 28, 6 kali 4 kan. 6 kali 4 dapat 24. So, 27 tolak 24 dapat 3. 3 ni maksudnya adalah sama dengan I kuasa 3. So, I kuasa 12 adalah sama dengan I kuasa 3. Iaitu negatif 1. Punca kuasa 2 negatif 1. Kalau tak percaya, kamu boleh kira lah. Dia macam gini. Contohnya yang tadi I kuasa 12 kan. Kita kira 1, 2, 3, 4. Nanti 5 dia akan naik balik. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, I kuasa 12 adalah I kuasa 4. Iaitu 1. Jadi kalau 27, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ada kat sini. Iaitu I kuasa 3. Tapi nak jimat, kita kena buat pembahagian. So, jadi kita kena ingat bahawa untuk remainder dia adalah mesti bahagi 4. Jadi sebagai contoh, kalau I kuasa 9, so kita kena tengok 9 bahagi 4 dapat 2. 2 kali 4, 8, 1. So, ini adalah I kuasa 9 sama dengan I kuasa 1. I kuasa 1 tu adalah punca kuasa 2 negatif 1. Itu adalah nilai dia lah. Kalau sampai ujung pun boleh, tak sampai ujung pun tak boleh. Okey, kalau kita ada macam B lah I kuasa 103. So kita tengok 103 bahagi 4. 4 kali 2, 8. 8, 20, 3, 5. 5 kali 4, 20. Yang atas ni tak penting sangat, yang bawah ni 3. So bila 3, makanya dia adalah I kuasa 103 sama dengan I kuasa 3. Nilai dia sama je, I kuasa 3. So bila I kuasa 3, nilainya adalah, tadi ingat tak? Negatif 1, negatif 1, negatif 1, 1. Punca kuasa 2, punca kuasa 2. Sorry, kat sini tak ada. Sekejap saya pun lupa. Negatif 1, negatif 1, negatif 1, 1. Punca kuasa 2 ada kat sini, punca kuasa 2 ada kat sini. Sini ada negatif. So, I kuasa 3 kat sini lah. Negatif, punca kuasa 2, negatif 1. So, dapatlah jawapan dia. Mari kita tengok contoh yang seterusnya. Ini dipanggilkan permudahkan imaginary numbers. Untuk kita permudahkan nombor imaginary kita. Sebagai contoh, I kuasa 22. Yang adalah sama dengan 22 bahagi 4. Sebab 5, 4, 22. So, sama dengan I kuasa 2. Kat sini je pun dah cukup. Tapi kalau kamu nak buat sampai habis, sama dengan negatif 1 pun tak ada masalah. Boleh juga. B contohnya, I kuasa 97. So, kita buat 97 bahagi 4. 2, 2 kali 4, 8. 17, 4, 4 kali 4, 16. Dapat 1 kan. Sama dengan I kuasa 1I lah. Tak payah tulis kuasa 1 lah. Biasanya orang biarkan. Okay. So, kita boleh dapatkan lah. Tapi kalau dia minta untuk cari nilai I. Kalau dia suruh cari nilai I, maknanya inilah nilai I dia ni. I ni sama dengan punca kuasa 2 negatif 1. Inilah dia. Contoh kalau dia kata I kuasa 4. Nak cari nilai I. Kita boleh dapat I kuasa 4 ni adalah sama dengan I kuasa 2 kuasa 2 sama dengan negatif 1 kuasa 2 sama dengan 1. Boleh dapatlah jawapan dia. Kalau dia ada dapat I kuasa 3 sama dengan I kuasa 2 darab I. Sama dengan negatif 1 darab
punca kuasa 2, negatif 1. So, dapat negatif punca kuasa 2, negatif 1. Dan begitulah yang telah kita terangkan sebelum ini. Jadi, ada latihan dalam tutorial 5.1 tu. Jangan lupa untuk buatkan tutorial. Kita sambung nanti dalam complex numbers in rectangular form and argand diagram.